Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan E, iaitu grup E. Okey, hari ini kami akan membentangkan satu pembentangan iaitu falsafah ilham sebagai satu kaedah penghasilan ilmu. Okey, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu ahli kumpulan kami. Yang pertama adalah saya, Muhammad Daniel Fauzan bin Abu Hassan. Okay. Yang kedua, Muhammad Iqmal bin Mat Sani. Yang ketiga, Muhammad Fakih bin Muhammad Zulfairuz. Dan akhir sekali, Muhammad Kamilun Naim bin Suwardi. Okey, sebelum kita mulakan pergi ke slide seterusnya, saya akan terangkan iaitu 5 adab menuntut ilmu. Okey, menurut Imam Al-Ghazali, yang pertama sekali ialah kita perlu bersuci, iaitu berwuduk, mensucikan hati, niat untuk belajar. Okey, yang kedua, rendah hati, tunduk pada perintah guru dan tidak merasa lebih dari yang lain. Yang ketiga, bersungguh-sungguh siap mengorbankan apa pun untuk ilmu, baik harta, waktu dan tenaga, meninggalkan yang lain demi belajar. Okey, yang keempat, hindarkan perselisihan, iaitu bila ada perbezaan, iaitu perbezaan pendapat, utamakan solusi, kembalikan pada agama dan Tuhan. Okey, yang terakhir sekali, tuntas, iaitu menekuni ilmu hingga faham kemudian diajarkan pada yang lain. Okey, seterusnya saya akan terangkan iaitu apa itu definisi ilmu. Okey, definisi ilmu ialah persoalan berkaitan definisi ilmu sememangnya mendapat perhatian yang meluas di kalangan ilmuwan sama ada Muslim maupun non-Muslim. Antara persoalan yang penting tentang ilmu ialah apakah yang dimaksudkan dengan ilmu? Apakah yang ada sesuatu yang bukan ilmu? Apakah ilmu yang sama dengan maklumat? Menurut Wan Muhammad Noor, Wan Daud, soalan-soalan ini perlu ditanya dan dijawab dengan betul kerana kesilapan memahami pengertian ilmu akan menghasilkan usaha yang sia-sia, merugikan dan merosakkan. Wan Muhammad Noor menambahkan bahawa ilmu walaupun susah ditarifkan, tetapi maknanya tidak sebegitu susah untuk difahami. Umumnya, istilah ilmu dalam kamus Inggeris disebut sebagai knowledge. Yang kedua, dan sains. Tiga yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu sebagai tahu, pengetahuan dan kepandaian. Yang keempat, secara etimologinya, kata ilmu berasal daripada bahasa Arab. Alima, yalamu, ilman. Yang kelima, justru ilmu adalah kata benda abstrak daripada kata kerja. Alima yang meletakkan antara alim yang mengetahui dan maklum yang diketahui. Dengan kata lain, ilmu adalah penghubung antara yang tahu subjek dan yang diketahui iaitu objek. Memandangkan kita membincangkan tentang ilmu manusia, maka jika objek yang diketahui itu bersifat terhad dan tidak sempurna, maka dengan sendirinya ia mengertikan ilmu manusia juga bersifat pengenalan. Okey, yang pertama, perkembangan ilmu falsafah pada masa kini sangat menggalakkan disebabkan aktiviti-aktiviti intelektual seperti perbahasan dan penyelidikan oleh ahli-ahli falsafah dalam mencari hakikat, kebenaran dan tabiat sesuatu ilmu berdasarkan kemampuan akal. Aktiviti tersebut mencukupi pendidikan tentang rahsia-rahsia alam, persoalan metafizik dan juga berkaitan dengan persoalan nilai, etika dan estetika yang berkaitan rapat dengan proses mencari hakikat, kebenaran dan tabiat sesuatu ilmu itu. Yang ketiga, takrifan falsafah adalah sejagat seperti kecintaan terhadap ilmu, kebenaran akhlak dan sistem metafizik menerusi kewarasan akhlak yang cinta. Baiklah, seterusnya, latar belakang. Okey, yang pertama, dalam Islam, pencarian ilmu bukan saja sesuatu diberi pilihan, tetapi diperlukan dan dianggap fardu ke atas semua umat Islam. Yang kedua, iaitu Imam Al-Ghazali menjelaskan secara terperinci mengenai klasifikasi dan sumber ilmu serta hubungan dengan tuntutan sosial dalam kitab Ihya Ulum Al-Din Juzuk 1 pada bab kedua dan ketiga. Yang ketiga pula, pembahagian terdiri daripada 3 kriteria iaitu berdasarkan tingkat kewajipan terhadap ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Sumber ilmu syariah iaitu akliyah dan berdasarkan fungsi sosial ilmu al-mahmudah dan ilmu mazmumah iaitu klasifikasi ilmu yang lebih umum lagi digariskan oleh kitab yang sama ialah terbagi kepada 2 iaitu ilmu al-muamalah dan ilmu al-mukasyafah. Ilmu yang kedua iaitu ilmu laduni merupakan ilmu terus dari Allah SWT yang dimasukkan ke dalam hati setiap manusia putih bersih daripada dosa dan maksiat. Okey, proses penghasilan ilmu iaitu yang pertama ilmu aksiomatis dalam kurungan ulum al-daruriyah. Yang kedua, ilmu yang diperolehi melalui pengalaman dan interaksi dengan persekitaran. Yang ketiga, ilmu yang membolehkan seseorang mengembangkan kemampuan mengendalikan diri dan hawa nafsu. Okey, baiklah, tadi saya ada kata pasal kitab iaitu kitab Ihya Ulum Al-Din Juzuk 1. Di sebelah ada gambar dia, di sebelah kiri saya ada gambar kitab, contoh kitab itu, kitab Imam Al-Ghazali. Okey, saya akan terangkan tentang yang ilmu pertama tadi iaitu ilmu aksiomatis, iaitu Ulum Al-Daruriyah. Okey,
Berhubung ilmu ini ialah secara automatik muncul dalam diri manusia ketika mencapai usia tertentu. Ilmunya meliputi kemungkinan sesuatu itu berlaku, iaitu jawaz al-jaizah, dan kemustahilan sesuatu itu berlaku, istihalah al-mutahalah. Contohnya, ia 3 daripada lebih banyak daripada angka 2, atau semua benda tidak mungkin berada lebih daripada satu tempat pada waktu yang sama. Yang kedua, ilmu yang diperolehi melalui pengalaman dan interaksi dengan persekitaran. Dalam konteks ini, faham akal lawan dengan istilah al-jal, iaitu kebodohan. Yang ketiga, ilmu yang membolehkan seseorang mengembangkan kemampuan, mengendalikan diri dan hawa nafsu, sehingga tidak terjebak dengan pelbagai kesenangan sementara yang berakhir dengan kecelakaan. Definisi akal dari sudut kedua, iaitu psychological. Dan ini lebih penting, iaitu akal adalah satu ciri yang membezakan antara manusia dan binatang, yang mana manusia dapat memahami ilmu-ilmu teori, iaitu al-ulum nazariyah, serta memahami pergerakan mental dan psikologikal yang terdiri daripada dalam dirinya. Okey, seterusnya objektif kajian saya akan serahkan kepada Fakir. Sebelum kami menjalankan kajian kami, iaitu kajian falsafah ilham sebagai satu kaedah penghasilan ilmu, kami mencari objektif kajian. So, objektif kajian yang kami dapati ialah mengkaji hubungan imajinasi dan kreativiti dalam pembentukan idea untuk komunikasi penulisan kreatif. Kedua, mengenal pasti turutan keutamaan antara imajinasi, kreativiti dan idea dalam komunikasi penulisan kreatif. Ketiga, menganalisa keberhasilan ilham seseorang agar dapat menghasilkan ilmu yang boleh digunakan dalam kehidupan seharian. Okey, seterusnya metodologi. Metodologi adalah satu kaedah yang digunakan untuk menjalankan kajian atau penyelidikan ke atas subjek atau topik yang tertentu dan merupakan pelengkap bagi sesebuah kajian. Oleh itu, segmen ini akan membincangkan kaedah atau prosedur dalam mengkaji maklumat dalam masyarakat berkaitan kefahaman serta penghayatan tentang falsafah ilham sebagai satu kaedah penghasilan ilmu. Kelebihan kaedah ini, ia mampu membantu masyarakat memahami serta mendalami dengan lebih luas dan lebih terperinci dengan ilham merupakan cara penghasilan ilmu. Antara kaedah yang digunakan di dalam penyelidikan ini ialah yang pertama, soal selidik. Yang kedua, mengumpul data melalui artikel. Okey, soal selidik. Soal selidik dilakukan berdasarkan objektif kajian dengan mengenal pasti adakah masyarakat memahami serta mendalami ilham sebagai satu kaedah penghasilan ilmu. Kaedah penyebaran, penggunaan dan melengkapkan maklumat yang kami nyatakan di dalam Google Form beserta soalan secara dalam talian kepada masyarakat dapat membantu melengkapkan kajian ini. Kedua, mengumpul data melalui artikel. Penggunaan artikel adalah salah satu kaedah rujukan untuk membantu lebih memahami tentang apakah yang dimaksudkan dengan falsafah ilham sebagai satu kaedah penghasilan ilmu. Melalui artikel-artikel yang telah dikumpul, kami dapat membahaskan dengan lebih terperinci dan terdapat berbagai cara satu kaedah dalam mencari ilham sebagai satu kaedah penghasilan ilmu. Berbagai artikel yang sangat bantu kami dalam penghasilan kajian ini. Seterusnya, definisi kata kunci. Perkataan ilmu dari segi etimologinya berasal dari kata kasar di mana kata jamaknya ulum bermaksud ilmu-ilmu. Kamus Al-Munjid mendefinisikan ilmu sebagai memperolehi pengetahuan tentang sesuatu perkara dengan sebenar-benarnya atau mengetahui sesuatu perkara berdasarkan keyakinan pengetahuan. Ilmu sebagai pegangan terhadap sesuatu pengalaman, pengetahuan, pencapaian sesuatu, pengasahan berdasarkan keyakinan, penjelasan, kepercayaan yang kukuh, keyakinan yang sempurna, penghasilan akal, kewipaan yang berbeza sesuatu dari yang lain. Seterusnya, konsep ilmu menurut perspektif barat telah dirumuskan secara komprehensif dan menyeluruh oleh The Explorer of Philosophy yang menyatakan bahawa definisi yang diterima umum tentang ilmu atau knowledge adalah kepercayaan yang benar dan hakiki. Knowledge is justified through belief. Sementara itu, Merriam-Webster Collier Dictionary mentakrifkan ilmu sesuatu fakta atau keadaan pengetahuinya sesuatu dengan kebiasaannya yang diperoleh melalui pengalaman atau sesuatu yang berkaitan. Seterusnya, definisi kata kunci. Oxford Dictionary of English mendefinisikan ilmu sebagai fact, information, and skill acquired through experience or education. The theoretical or practical understanding of subject, fakta, informasi dan kemahiran pengetahui melalui pengalaman dan pendidikan, kefahaman teori dan praktikal terhadap subjek ataupun perkara. Seterusnya, golongan ilmuwan Islam juga mempunyai beberapa pandangan tersendiri terhadap pengertian ilmu. Umpama Al-Ghazali yang turut membahaskan konsep ilmu dari pelbagai perspektif. Amal dilihat daripada menyeluruh dan padat, iaitu ilmu adalah satu kelebihan pada dirinya secara mutlak tanpa dihubungkan kepada yang lain, dan ilmu merupakan sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu Wa Taala dan kemuliaan bagi malaikat dan rasul-rasul. Seterusnya, ilmu adalah hakikat semua perkara, dari mana ilmu adalah pengetahuan yang tidak dapat diragui yang dikenali sebagai ilm al-yakin. Tiga, ilmu ialah tersingkapnya sesuatu perkara dengan jelas-jelasnya sehingga tiada lagi ruang untuk ragu-ragu, tidak mungkin salah atau keliru.
Seterusnya, konsep ilmu berdasarkan kegunaan bagi kepentingan manusia seperti ilmu sebagai ilmu itu sendiri. Hakikatnya Islam, ilmu sebagai pendidikan, aspek masyarakat, ilmu sebagai falsafah, aspek pemikiran, dan ilmu ialah cahaya, aspek sufisme. Dari sudut sufisme, Rosenthal menyatakan penggunaan istilah cahaya yang dirujuk kepada ilmu merupakan metafora yang sering digunakan oleh Al-Quran bagi menunjukkan bahwa cahaya merupakan petunjuk kepada jalan yang benar dan cahaya Allah akan diberikan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Al-Quran juga ada kalanya mengiringi istilah cahaya dengan kegelapan sebagai lawan kepada cahaya yang dikaitkan dengan kegelapan, kesesatan, kejahilan, batil, dan seumpamanya. Penggunaan istilah cahaya yang dirujuk kepada ilmu merupakan gambaran bahwa ilmu itu adalah suatu yang bersih, suci, murni, dan mulia. Semua ilmu adalah milik Allah yang diberikan kepada manusia mengikut cara tertentu, termasuk daya usaha manusia bekerja dan berpikir. Hierarkinya adalah seperti berikut: ilmu, wahyu, akal, ilham, panca indera, dan intuisi. Seterusnya, ilham. Intuisi atau ilham merupakan sumber ilmu bersifat dalaman yang berkaitan dengan hati, jiwa, dan batin seseorang dalam memberikan sesuatu pengetahuan. Maksudnya wahyu. Wahyu merupakan segala sumber ilmu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan kepada manusia dengan pelbagai cara untuk memberi ilmu yang tinggi melalui Rasulnya. Seterusnya, institusi ataupun naluri. Institusi ialah ilham akal, naluri, fikiran, dan jiwa aktif yang berpindah dari permulaan hingga akhir tanpa perantaraan, tanpa senjata, dan tanpa kemauan sendiri. Seterusnya, akal. Akal dapat berfikir, mencari sunatullah yang ditetapkan alam ini. Sunatullah seperti api, sifatnya membakar, kayu ini menjadi ubat ini, daun itu menjadi ubat itu, dan sebagainya. Ahli perubatan misalnya mencari dan mengetahui bahwa sesuatu itu menjadi ubat bagi sesuatu jenis penyakit. Panca indera. Kelima panca indera amat berguna dalam proses memperoleh maklumat. Segala maklumat yang diperoleh oleh deria ini bawa kepada akal, ditafsirkan, dan selepas itu barulah dijadikan maklumat. 5 panca indera yang amat berguna dalam proses memperoleh maklumat, yaitu mata, penglihatan; telinga, pendengaran; mulut atau lidah, rasa; hidung, pembauan; kulit, sentuhan. Seterusnya, ikmal. Dapatan kajian untuk falsafah ilham sebagai satu kaedah penghasilan ilmu ialah untuk kadis kredit berkaitan falsafah sebagai satu kaedah penghasilan ilmu. Kami telah membuat kadis kredit ini menggunakan Google Form yang mana kami telah menyediakan beberapa soalan penting yang terdiri daripada dua bahagian soalan dan telah memperoleh responden seramai 30 orang. Berikut merupakan soalan dan hasil kajian kami berkaitan falsafah ilham sebagai satu kaedah penghasilan ilmu ialah: dapatan kajian bagi data maklumat responden jantina. Sebanyak 60% ialah lelaki, manakala 40% adalah perempuan. Seterusnya, dapatan kajian data maklumat responden bagi peringkat umur ialah seramai 19 hingga 22 tahun ialah 50%, 23 hingga 26 tahun seramai 27%, 27 hingga 30 tahun dan ke atas seramai 23%. Dapatan kajian bagi bangsa ialah Melayu sebanyak 80%, China 3.35%, India 3.3%, manakala lain-lain ialah sebanyak 13.3%. Data kajian bagi agama. Ada 4 bahagian ialah agama Islam sebanyak 90%, agama Hindu sebanyak 7%, Buddha 0%, manakala lain-lain ialah 3%. Selain itu, dapatan kajian bagi pekerjaan ialah kaki tangan kerajaan sebanyak 20%, pekerja swasta sebanyak 20%, pelajar seramai 36.7%, manakala lain-lain ialah 23.3%. Dapatan kajian data maklumat responden bahagian B ialah: adakah ilham boleh dijadikan sebagai suatu sumber untuk menghasilkan sesuatu ilmu yang berguna? Seramai 93.3% setuju, manakala selebihnya tidak setuju. Bagi soalan yang kedua ialah, pada pandangan anda, adakah keutamaan penggunaan imajinasi yang tinggi dapat menghasilkan kreativiti yang berkaliber dan berkualiti pada seseorang itu? Sebanyak 56.7% sangat setuju, 26.7% setuju, 10% sangat tidak setuju, dan 0% untuk tidak setuju. Bagi dapatan kajian yang ketiga ialah, pada pendapat anda, konsep mencari ilham perlu menggunakan kaedah komunikasi dengan orang yang berilmu dan lebih berpengalaman? 43.3% sangat setuju, 4.3% setuju, 10% sangat tidak setuju, dan 0% tidak setuju. Dapatan kajian bagi data maklumat responden yang kelima ialah,
Adakah kaedah mencari ilmu dapat menganalisis sesuatu untuk membantu mengembangkan ilmu dengan lebih terperinci? 43.3% sangat setuju, 43.3% setuju, 10% sangat tidak setuju dan selebihnya tidak setuju. Akhir sekali, Jabatan Kajian Data Berbab Responden bagi falsafah ini ialah, pada pendapat anda, adakah ilham sebagai satu kaedah penghasilan ilmu di kalangan pelajar maupun masyarakat sekeliling sangat penting pada zaman sekarang? Sebanyak 86.7% setuju dan 13.3% ialah tidak setuju. Kesimpulan. Sebagai kesimpulannya, falsafah ilmu dalam tradisi Islam bertujuan untuk melahirkan individu atau masyarakat yang seimbang antara dunia dan akhirat. Atas dasar inilah, ruang lingkup perbincangan epistemologi menurut perspektif Islam adalah meluas, di mana sesuatu hakikat yang dicapai itu adalah bersumberkan kepada keyakinan. Konsep epistemologi Islam yang berasaskan kepada worldview tauhid tidak hanya membataskan kepada perolehan sumber kepada al-khabar al-sadiq dan ilham semata-mata, bahkan juga memberi ruang kepada akal dan panca indera untuk memperolehi ilmu berdasarkan kepada ruang lingkup yang mampu dicapai oleh fakulti akal dan indrawi. Okey, yang terakhir untuk penutup perbincangan ini, saya akan terangkan 5 pelan tindakan untuk membolehkan budaya ilmu menyerap dalam minda, jiwa dan amalan warga universiti. Yang pertama, menjadikan nilai ilmu sebagai aspek tertinggi dalam pemikiran, minda kehidupan dan warga kerja universiti, termasuk mahasiswa, staf akademik dan staf sokongan. 2. Meletakkan golongan ilmuwan pada martabat dan kedudukan yang sewajarnya dari segi penghormatan, peranan dan tanggungjawab. Yang ketiga, memastikan seluruh warga universiti turut terlibat dalam proses peningkatan dan penghayatan ilmu. Yang keempat, menjadikan program akademik sebuah kuliah, tutorial, makmal dan kerja lapangan sebagai majlis ilmu yang diberkati ilahi. Yang terakhir sekali, menghargai bukan tujuan untuk pendewaan dan penyuburan sifat sombong, ego dan bangga diri. Sebaliknya, sebagai inisiatif dan penghormatan ilmu untuk diteladani orang lain. Sekian, terima kasih daripada kami. Perbincangan kami ini harap-harap dapatlah manfaat ilmu untuk kamu semua, InsyaAllah.